Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Kariwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan menyempurnakan pengurnian anugerah beasiswa Sultan Sekolah Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah bagi sesi pengajian 2020-2021 kepada 3 orang pelajar cemerlang. Majlis berlangsung petang tadi di Istana Nurul Iman. Berangkat sama ke majlis ini, Paduka Nakda ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengeran Muda Mahkota Pengeran Muda Haji Al-Muttadi Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengeran Muda Abdul Malik, Pengerusi Jemaah Tadbir Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah dan Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengeran Muda Abdul Matin. Majlis bermula dengan bacaan surah Al-Fatihah dipimpin oleh Yang Berhormat P. Datu Seri Maharaja Datuk Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Awang Haji Abdul Aziz bin Junaid Mufti Kerajaan. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia kemudian berkenan menyempurnakan pengurnian anugerah beasiswa Sultan Sekolah kepada para penerima. Penerima pertama Awangku Muhammad Ashraf Haziq Iman bin Pangeran Asmali. Lepasan penuntut Maktab Sains Paduka Seri Begawan Sultan ini akan meneruskan pengajian dalam jurusan kejuruteraan Elektrikal dan Elektronik di University College London, United Kingdom. Penerima kedua, Dayang Aisyah binti Muhammad Yusof, lepasan penuntut Sekolah Menengah Arab Laki-Laki Hassanal Bolkiah akan melanjutkan pengajian dalam jurusan Syariah wa Kanun di University Al-Azhar, Mesir. Penerima ketiga, Dayang Siti Aisyah binti Salim, lepasan penuntut Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hassanal Bolkiah akan meneruskan pengajian dalam jurusan Takhasus Al-Quran wal Qiraat di Mahad Qiraat Al-Azhar, Mesir. Bagi memohon keberkatan majlis, doa selamat dibacakan oleh Mufti Kerajaan. Kami bermohon di majlis ini dengan doa dan harapan supaya Tuhan kami jadikan penerima beasiswa Sultan Sekolah Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah ini sebagai penerima yang bersyukur di atas penganugerahan. Jadikanlah mereka itu pelajar-pelajar yang akan sentiasa berusaha dengan gigih dan tekun untuk meningkatkan potensi dan prestasi mereka dalam mana-mana bidang akademik yang mereka ceburi. Ya Allah, kami juga bermohon supaya mereka ini akan beroleh kejayaan dan sentiasa menjadi warga masyarakat yang berakhlak mulia, istiqamah dalam agama, belia yang boleh diharap serta diserahkan tugas-tugas memelihara agama, menyokong dan mendukung kepimpinan raja bagi menyumbang kepada kebaikan dan bersama-sama menghindari kemungkaran. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna. Skim Beasiswa Sultan Sekolah adalah skim beasiswa khas yang ditawarkan oleh Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah bagi melahirkan generasi yang berilmu pengetahuan, kemahiran, berdisiplin, berbudi bahasa dan berhemah tinggi bagi kepentingan agama, negara dan raja dalam tempoh jangka masa panjang. Memberi perangsang serta dorongan kepada penuntut yang memperolehi kejayaan yang cemerlang dalam peperiksaan di peringkat lanjutan dan yang sebanding dengannya dan meningkatkan motivasi penuntut untuk terus berusaha dan belajar adalah antara tujuan skim tersebut. Turut hadir pada majlis ini, ahli-ahli Jemaah Tadbir Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah, pengerusi dan ahli-ahli lembaga pengarah yayasan, ahli-ahli jawatankuasa pandu skim beasiswa Sultan Sekolah, yayasan dan pengetua-pengetua dari institusi tingkatan 6.
Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzadin Waddaulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Kariwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah-titah pertusan tahniah kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah Yang di-Pertuan Agong Malaysia yang ke-16. Dan kepada Yang Amat Berhormat Tan Sri Datuk Haji Muhyiddin bin Haji Muhammad Yassin, Perdana Menteri Malaysia serta Kerajaan dan Rakyat Malaysia sempena dengan ulang tahun Hari Kemerdekaan Malaysia kali ke-63. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzadin Waddaulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Kariwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan menerima mengadap Dr. Cherry Powell, Pengarah Urusan Syarikat Brunei Shell Petroleum Company Sdn Bhd BSP yang akan menamatkan perkhidmatan, dan Puan Agni Johns-Garth-Lewis, Pengarah Urusan Syarikat Brunei Shell Petroleum Company Sdn Bhd BSP yang baru dilantik. Majlis menghadap tersebut berlangsung petang tadi di Istana Nurul Iman. Semasa majlis menghadap tersebut, Kebawah Duli Yang Maha Mulia dan pengarah-pengarah urusan syarikat Brunei Shell Petroleum Company Sdn Bhd antara lainnya membincangkan mengenai perkara-perkara bagi mengukuhkan kerjasama yang telah lama terjalin di dalam sektor minyak dan gas di antara syarikat-syarikat usaha sama Brunei Shell dan syarikat Royal Dutch Shell PLC. Turut hadir ialah Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Mat Suni bin Haji Muhammad Hussein, Menteri Tenaga, dan Datuk Seri Paduka Awang Haji Mat Satejo bin Sokiau, Timbalan Menteri Tenaga. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Mahkota Pangeran Muda Haji Al-Muttari Billah Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzadin Waddaulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri selaku pengerusi Lembaga Pengarah Syarikat-Syarikat Usaha Sama Brunei Shell pagi tadi berkenan menerima mengadap Dr. Cherry Powell, Pengarah Urusan Syarikat Brunei Shell Petroleum Company Sdn Bhd BSP yang akan menamatkan perkhidmatan, dan Puan Agni Johns-Garth-Lewis, Pengarah Urusan Syarikat Brunei Shell Petroleum Company Sdn Bhd BSP yang baru dilantik. Majlis mengadap tersebut berlangsung di Istana Nurul Iman. Semasa majlis mengadap tersebut, Duli Yang Terhormat Mulia dan pengarah-pengarah urusan syarikat Brunei Shell Petroleum Company Sdn Bhd telah membincangkan aktiviti-aktiviti utama yang dilaksanakan oleh syarikat-syarikat Brunei Shell, Brunei Shell Joint Venture Companies, perkembangan keupayaan pekerja tempatan dan peluang-peluang untuk memacu perkembangan sektor minyak dan gas negara secara berterusan dan berdaya tahan. Turut hadir semasa majlis mengadap tersebut ialah Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Mat Suni bin Haji Muhammad Hussein, Menteri Tenaga, dan Datuk Seri Paduka Awang Haji Mat Satejo bin Sokiau, Timbalan Menteri Tenaga. Majlis Ugama Islam memaklumkan bahawa Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzadin Waddaulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Kariwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan melantik nama-nama berikut untuk menjadi Ahli Majlis Ugama Islam Negara Brunei Darussalam menurut bab 13 dari Akta Majlis Ugama Islam dan Mahkamah-Mahkamah Qadi Penggal 77 bagi tempoh 3 tahun mulai 1 hari bulan Ogos 2020 hingga 31 hari bulan Julai 2023 seperti berikut. Yang Berhormat Pihin Udana Khatib, Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badarudin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Othman, Menteri Hal Ehwal Ugama selaku Yang di-Pertua Majlis Ugama Islam. Yang Mulia Pengiran Datuk Seri Paduka Haji Bahrom bin Pengiran Haji Bahar, Timbalan Menteri Hal Ehwal Ugama selaku Naib Yang di-Pertua Majlis Ugama Islam. Yang Amat Mulia Pengiran Lela Chatria Sahibun Najabah, Pengiran Anak Haji Abdul Aziz bin Pengiran Jaya Negara, Pengiran Haji Abu Bakar, Yang di-Pertua Adat Istiadat Negara.
Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Seri Kerna, Dato' Seri Setia Dr. Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apong, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri. Yang Berhormat Dato' Seri Setia Awang Haji Ali bin Apong, Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. Yang Berhormat Dato' Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Hisham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan. Yang Berhormat Dato' Seri Setia Haji Awang Abdul Mukti bin Haji Muhammad Daud, Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Yang Berhormat Dato' Seri Setia Jurutera Awang Haji Suhaimi bin Haji Ghaffar, Menteri Pembangunan. Yang Berhormat Major Jeneral Bersara Dato' Paduka Seri Awang Haji Aminuddin Ihsan bin Pihin Orang Kaya Saiful Muluk, Dato' Seri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan. Yang Berhormat Pihin Dato' Seri Maharaja, Dato' Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Junid, Mufti Kerajaan. Yang Berhormat Peguam Negara, Pejabat Peguam Negara. Yang Berhormat Yang Amat Arif Pihin Orang Kaya Paduka Seri Utama, Dato' Paduka Seri Setia Haji Awang Salim bin Haji Besar, Ketua Hakim Syari'i. Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Laila Wijaya, Dato' Seri Setia Dr. Haji Awang Abdul Aziz bin Begawan Pihin Udana Khatib, Dato' Seri Paduka Haji Awang Umar. Yang dimuliakan Pihin Orang Kaya Paduka Setia Raja, Dato' Paduka Seri Setia Haji Awang Suhaili bin Haji Muhyiddin. Yang Mulia Dato' Seri Pahlawan Awang Haji Muhammad Irwan bin Haji Hambali, Pesuruh Jaya Polis di Raja Brunei. Yang Arif Dato' Seri Setia Awang Haji Tasim bin Haji Hakim. Yang Mulia Dato' Seri Setia Dr. Awang Haji Jaafar bin Haji Maddain alias Maidin, Timbalan Mufti Kerajaan. Yang Mulia Dr. Awang Haji Nur Arafan bin Haji Zainal, Rektor Universiti Islam Sultan Sharif Ali. Yang Mulia Dr. Haji Awang Adnan bin Haji Basar, Rais Kolej Universiti Perguruan Agama Seri Begawan, Kupu SB. Yang Mulia Awang Haji Muhammad Serudin bin Haji Timbang, Timbalan Setiausaha Tetap Kementerian Hal Ehwal Agama. Yang Mulia Dato' Seri Setia Dr. Awang Haji Mazanan bin Haji Yusof, Penolong Mufti Buhuth, Jabatan Mufti Kerajaan. Yang Mulia Dato' Seri Setia Awang Haji Matusin bin Haji Baki. Dan Yang Mulia Awang Haji Dini bin Haji Abdullah, Ketua Istinbat Jabatan Mufti Kerajaan. Tidak ada kes baharu jangkitan COVID-19 dicatat hari ini dan 2 kes aktif masih menerima rawatan di Pusat Pengasingan Kebangsaan. Dalam serang akhbar Kementerian Kesihatan mengenai perkembangan situasi jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam turut memaklumkan jumlah keseluruhan jangkitan ialah 144 kes, manakala kes yang sembuh seramai 139 orang. 455 orang sedang menjalani pengasingan diri mandatori pada masa ini. Sejak Mac 2020, jumlah yang menamatkan pengasingan diri mandatori ialah 4,988 orang. Jumlah ujian virus SARS-CoV-2 yang dilaksanakan dalam tempoh 24 jam ialah sebanyak 115 sampel dan jumlah keseluruhan ujian makmal dijalankan sejak Januari 2020 sebanyak 51,856 ujian. Maklumat lanjut dan perkembangan terkini, layari laman sesawang Kementerian Kesihatan dan talian seperti yang tertera. Majlis Ugama Islam Brunei menerima lebih RM5,500 zakat perniagaan. Negara mengalami cuaca beribut petir sekali-sekala susulan kesan ribut Lautan Pasifik dan Laut Cina Selatan. Ikuti perincian bahan-bahan tersebut seketika nanti.
Majlis Ugama Islam Brunei MUIB pagi tadi menerima zakat perniagaan daripada Koperasi Ikatan Teluk Mewah ITM Berhad bagi tahun kewangan 2019. Majlis diadakan di Kementerian Hal Ehwal Ugama. Zakat perniagaan berjumlah RM5,512.60 diserahkan oleh Awang Haji Hambali bin Awang Tengah, pengerusi koperasi tersebut. Zakat berkenaan diterima oleh Yang Berhormat Pihak Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badarudin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Othman, Menteri Hal Ehwal Ugama selaku Yang di-Pertua MUIB. Juga hadir Pengiran Datuk Seri Paduka Haji Bahrom bin Pengiran Haji Bahar, Timbalan Menteri Hal Ehwal Ugama selaku Naib Yang di-Pertua MUIB dan Awang Haji Abdul Aziz bin Haji Akub, Pemangku Setiausaha MUIB. Taufan Mashak telah melanda kira-kira 2,400 km dari negara ini tengah hari tadi. Kesan taufan tersebut secara tidak langsung mempengaruhi cuaca negara Brunei Darussalam. Dalam temu bual bersama RTB, Dayang Harnina binti Morani, Pegawai Kaji Cuaca mengongsikan sistem siklon seperti ribut tropika dan taufan di barat Laut Pasifik dan Laut Cina Selatan aktif ketika musim ini. Apabila sistem seumpamanya berlaku, negara akan mengalami keadaan cuaca tidak menentu dengan beberapa ribut petir bergantung kepada lokasi sistem berhubung negara Brunei Darussalam. As of 12 noon local time today, a typhoon named Typhoon Mesak was observed over the Western Pacific, approximately 2,400 km away from Brunei Darussalam. Mesak is expected to move northwestward further away from our country. The tail end of the typhoon and other meteorological factors will indirectly influence our weather conditions. Active development of gusty thunderstorm is expected across the country, including sea areas for the next few days. Orang ramai dinasihatkan untuk berwaspada dengan situasi cuaca ketika ini dan mengambil langkah-langkah penting. Jabatan Kaji Cuaca Negara Brunei Darussalam akan terus memantau keadaan dan mengeluarkan nasihat atau amaran jika perlu. Maklumat terkini keadaan cuaca boleh diikuti dengan melayari laman sesawang jabatan atau mengikuti Facebook atau aplikasi telefon bimbit Brunei WX. Orang ramai juga boleh menghubungi peramal Kaji Cuaca melalui talian 114. Pusat Kebangsaan Kerajaan telah mula menggunakan perkhidmatan talian Darussalam 123 bagi pengaktifan akaun Darussalam. Ia adalah sebagai inisiatif bagi memudahkan orang ramai untuk mengaktifkan akaun Darussalam secara dalam talian tanpa memerlukan orang ramai berkunjung ke kaunter-kaunter yang dihaskan. Sehubungan ini bermula esok 1 September 2020, kaunter pengaktifan akaun Darussalam akan dihadkan pembukaannya kepada satu cawangan sahaja di setiap daerah. Bagi daerah Brunei dan Muara di Ibu Pejabat Jabatan Pengangkutan Darat, daerah Tutong di Jabatan Pengangkutan Darat Cawangan Tutong, daerah Belait di Jabatan Pengangkutan Darat Cawangan Belait, manakala bagi daerah Temburong di Jabatan Pengangkutan Darat Cawangan Temburong. Waktu-waktu pembukaan kaunter bermula 8 pagi hingga 11.30 pagi dan 1.30 petang hingga 3 petang pada hari Isnin hingga Khamis dan hari Sabtu. Manakala pada hari Jumaat kaunter dibuka dari 8.30 pagi hingga 11 pagi. Anggaran tempoh pengaktifan bagi pendaftaran-pendaftaran melalui TD 123 adalah selama 1 hari. Orang ramai boleh mengaktifkan akaun Darussalam melalui aplikasi WhatsApp di talian 833-3123 atau email ke info@td123.com.bn atau melalui www.123.gov.bn atau mengikuti media sosial Instagram, Facebook dan Twitter @td123. 8 buah syarikat dan seorang individu dikenakan kompaun oleh bahagian penguatkuasaan Jabatan Bandaran Bandar Seri Begawan atas kesalahan di bawah Akta Kesalahan-Kesalahan Kecil Penggal 30 Bab 12. Dapatan tersebut adalah hasil operasi bersepadu bersih yang dijalankan oleh bahagian penguatkuasaan Undang-Undang Jabatan Bandaran Bandar Seri Begawan bersama Jabatan Bomba dan Penyelamat, Jabatan Kemajuan Perumahan Kementerian Pembangunan dan Jabatan Pengangkutan Darat pada 29 Ogos lalu.
3 buah syarikat dikenakan kompaun RM500 kerana meninggalkan kenderaan-kenderaan terbiar di kawasan bahu-bahu jalan berhampiran Jalan Awam berdekatan kawasan perusahaan industri anggrek desa, Kampung Anggrek Desa. 2 buah syarikat pula dikenakan kompaun RM500 kerana menumpahkan minyak, melonggokkan bekas tayar terpakai dan membuang sampah di kawasan awam berdekatan kawasan yang sama. Manakala 3 buah syarikat dikenakan kompaun RM200 atas kesalahan melonggokkan bekas-bekas alat ganti kereta dan membuang sampah di kawasan awam berhampiran. Sementara itu, seorang warga negara Bangladesh dikenakan kompaun RM100 kerana membuang sampah di kawasan awam sekitar perusahaan ringan Anggrek Desa, Kampung Anggrek Desa. Kesemua syarikat dan individu berkenaan dikehendaki membayar kompaun dalam tempoh 7 hari. Kegagalan menjelaskan bayaran kompaun akan mengakibatkan kes dihadapkan ke mahkamah. Sementara itu, hasil dapatan dari Jabatan Bomba dan Penyelamat mendapati pili bomba dihalang oleh kenderaan awam yang diletakkan oleh salah sebuah bengkel kereta. Peralatan alat pemadam api didapati sudah mansuh dan pengubahsuaian atau tambahan struktur bangunan yang tidak memenuhi piawaian garis pandu Piawaian Brunei Darussalam 2012 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pembangunan. Semasa operasi, Jabatan Pengemajuan Perumahan mendapati beberapa unit premis yang menyimpan kenderaan-kenderaan rosak di luar had kawasan yang ditetapkan oleh pihak Jabatan Kemajuan Perumahan dan diberi tempoh 14 hari untuk memindahkan kenderaan-kenderaan tersebut. Dalam operasi sama, Jabatan Pengangkutan Darat turut mendapati beberapa buah kenderaan yang ditinggalkan terbiar oleh orang ramai berdekatan bahu-bahu jalan awam di kawasan tersebut akan diambil tindakan melalui proses operasi standard penguatkuasaan yang pernah dijalankan sebelum ini. Sebarang aduan dan perkongsian maklumat yang berkaitan boleh disalurkan terus dengan menghubungi talian Darussalam 123, email ke info@123.gov.bn, laman sesawang www.123.gov.bn atau WhatsApp 833 3123. Orang ramai disarankan untuk melakukan penyelenggaraan berjadual bagi kenderaan masing-masing dan memastikan pemasangan pendawaian bagi peralatan elektrik dilaksanakan oleh para pekerja bengkel bertauliah. Saranan dari Jabatan Bomba dan Penyelamat itu adalah berikutan satu lagi kejadian kebakaran kereta yang berlaku pagi tadi di kawasan Lebuh Raya berdekatan IBTE Kampus Nakhoda Ragam. Dalam kejadian tersebut, sepasukan anggota bomba dan penyelamat lambat kanan dikejarkan ke tempat kejadian kebakaran kereta jenis hatchback dan berjaya mengawal api dalam masa 3 minit. Menurut kenyataan Jabatan Bomba dan Penyelamat, pemandu kereta tersebut, seorang lelaki warga negara Filipina berjaya menyelamatkan diri dan tidak ada kecederaan atau korban jiwa dilaporkan. Sementara punca kejadian dan kerugian yang dialami masih dalam siasatan, orang ramai juga dinasihatkan untuk menyediakan alat pemadam api di dalam kereta. Jika berlaku sebarang insiden kecemasan, hubungi talian kecemasan 995 dan memberikan maklumat yang tepat. Aktiviti mendaki bukit atau hiking adalah antara aktiviti yang menjadi pilihan orang ramai pada masa sekarang. Kemarin, seramai 43 orang peserta telah menyertai aktiviti mendaki bukit yang dianjurkan oleh Trips by At-Taqwa di Bukit Teraja, Mukim Labi. Aktiviti antara lain bertujuan untuk mempromosikan tempat-tempat khususnya bukit-bukit yang ada di pedalaman Kuala Belait kepada orang ramai selain mengamalkan budaya hidup sihat dari segi mental dan fizikal. Since ini kali pertama Trips by At-Taqwa mengadakan aktiviti mendaki bukit, so perasaan kami macam iskilah di mana sambutan itu penyorang jubah meriah. Harapan kami agar dapat tempat ini diperkembangkan dan diperluaskan dan menaikkan mutu lagi Trips by At-Taqwa. Jabatan Perperiksaan Kementerian Pendidikan ingin memaklumkan bahawa pendaftaran Perperiksaan Sijil Perdagangan Brunei SPB bagi bulan November 2020 adalah dibukakan kepada calon-calon yang berdaftar di bahagian pendidikan lanjutan BPL dan calon-calon persendirian. Borang-borang pendaftaran dan keterangan lanjut boleh diperolehi di Jabatan Perperiksaan Kementerian Pendidikan semasa waktu pejabat mulai 1 September 2020 hingga 1 Oktober 2020.
Jabatan Peperiksaan hanya akan menerima borang pendaftaran yang telah lengkap pada setiap hari Isnin hingga Khamis mulai pukul 8 pagi hingga 11 pagi dan 1.30 petang hingga 3 petang, manakala hari Sabtu dari pukul 8 pagi hingga 10 pagi. Borang pendaftaran yang telah lengkap hendaklah dikembalikan tidak lewat 1 Oktober 2020. Dewan Ujian dan Lembaga Temuduga di tingkat 2 Bangunan Pejabat Suruhanjaya Perkhidmatan Awam, lapangan terbang Lama Berakas akan berpindah ke tingkat 4. Pejabat Suruhanjaya Perkhidmatan Awam SPA dalam kenyataan akhbarnya memaklumkan perpindahan itu bermula esok 1 September 2020. Bagi maklumat lanjut dan perkembangan terkini, layari laman sesawang www.recruitment.gov.bn atau akaun media sosial rasmi pejabat berkenaan.